Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti biasa kita akan sambung sesi PDPR kita pada hari Selasa ini dengan subjek Jawi dan Khot bagi tahun 5. Jadi anak-anak murid boleh keluarkan buku teks warna hijau. Jangan bawa keluar buku lain pula. Buku teks Jawi dan Khot tahun 5 warna hijau kuning yang ini. Okey, baik. Siapa yang dah bawa keluar buku teks, boleh buka muka surat 1. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis ayat, tetapi kita akan sentuh satu sahaja dahulu, iaitu unit 1. Okey, unit 1 ayat penyata. Jadi hari ini kita akan sentuh berkenaan ayat penyata sahaja dulu. Jadi semua boleh tengok pada muka surat 1. Ustaz nak semua ikut bacaan Ustaz sambil dengar, sambil ikut terus. Okey, baik. Unit 1. Ayat penyata. Okay. Kita tengok pada keterangan. Nombor 1. Keterangan. Okay, semua boleh tunjuk sambil tu ikut bacaan Ustaz. Okay. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan berkenaan sesuatu perkara. Contoh nombor 1, kebersihan asas keimanan. Nombor 2, jiran sepakat membawa berkat. Dan contoh yang terakhir, sembahyang itu tiang agama. Jadi apa yang boleh Ustaz terangkan, ayat penyata ini sebenarnya adalah ayat yang biasa yang kita selalu guna. Maknanya ayat yang nak menjelaskan sesuatu. Dia lain dengan ayat tanya ke, ayat seru ke, ayat dialog lain. Ayat penyata ini ayat yang kita ucapkan untuk bagi tahu sesuatu. Contohnya macam ni lah. Kebersihan asas keimanan. Ataupun awak boleh cakap subjek yang dipelajari hari ini ialah subjek bahasa Melayu. Ataupun subjek yang dipelajari hari ini adalah subjek Jawi. Itu adalah ayat penyata. Yang mana ayatnya di hujungnya akan ada tanda noktah. Sebabnya ayat itu kita memberitahu atau kita menjelaskan sesuatu. Buku ini adalah buku Jawi dan Khot. Titik. Itu adalah ayat penyata. Ini adalah pensil. Itu adalah ayat penyata. Kamu memberitahu ataupun kamu menjelaskan sesuatu perkara. Itu saja. Itu adalah ayat penyata. Ayat penyata ini mudah. Senang dan mudah. Okey, baik. Boleh tengok muka surat sebelah. Muka surat 2. Okey, ini adalah satu apa saya nak beritahu adalah satu karangan. Satu karangan ataupun satu teks, tetapi dalam tulisan Jawi lah. Kalau bahasa Melayu biasa yang kamu belajar dekat sekolah kebangsaan, mestilah tulis dalam rumi. Tapi sebabkan kita sekolah agama, kita tulis karangan dalam bahasa dalam tulisan Jawi. Okey, baik. Okey, Ustaz nak kamu ikut bacaan sambil kamu tunjuk. Ustaz pun tunjuk. Ustaz yang lancar bahasa Jawi pun Ustaz tunjuk. Jadi kamu pun Ustaz nak tunjuk juga. Sambil-sambil tu kita berlatih baca Jawi dan kita boleh kenal-kenal sesuatu perkataan tu
dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi. Okey, baik. Nombor 2, baca dan fahami. Okey, cerita ini berkenaan dengan jantung. Jim nun tawau nga, jantung. Okey, baik. Semua ikut. Jantung adalah organ yang paling penting dalam kehidupan manusia. Okey, semua boleh ikut. Saiznya lebih kurang segenggam tangan manusia. Okey, ada satu perkataan yang agak susah ejaannya dalam Jawi. Jadi Ustaz nak kamu fokus, kamu bulatkan perkataan ini. Saiznya. Okey, bulatkan dan keluarkan anak panah. Tulis dalam rumi. Saiznya. Okey, lepas ni kalau kamu rasa macam mana nak eja saiz, ini adalah ejaan saiz. Sin alif, hamzahnya separa dengan alif, saiz, ya, zai, nya. Nya ni nya. Jadi kalau nak tulis saiz saja, sin alif, hamzah, ya, zai. Itu saja. Okey. Kita sambung. Okey, semua ikut sambil tunjuk. Fungsi utama jantung ialah mengepam darah ke seluruh tubuh badan manusia. Proses mengepam ini menyebabkan jantung berdenyut. Ada satu lagi. Ustaz pun terlepas tadi. Ada satu perkataan yang unik sikit ejaannya. Jadi kamu boleh bulatkan dengan ini. Dan juga yang ini. Mengepam. Jadi sambungkan dua-dua bulatan ni. Keluarkan anak panah. Boleh tulis. Tulis rumi. Mengepam. Mengepam. Baik. Okey, kita dah sampai sini kan tadi. Okey, sambung semula. Yang mana terakhir kita berhenti tadi. Okay, sambung sambil tunjuk dan baca. Jantung berdenyut sepanjang hayat manusia. Denyutan jantung akan dapat dirasai melalui nadi. Kita sambung lagi. Jantung akan berdenyut lebih cepat apabila seseorang itu berada dalam ketakutan atau kepenatan. Oleh itu, kita ulang semula. Oleh itu, jaga dan sayangilah jantung kita sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Jadi karangan ini sampailah noktah. Okey, yang kamu baca tadi, yang kamu baca dengan Ustaz tadi, kamu perasan tak? Tak ada satu pun ayat yang ada ayat soal ke, ada tak tanda soal dalam ni? Tak ada kan? Ada tak tanda seru ke, ada orang marah tak dalam ni? Dalam maknanya intonasi marah tu ada tak dalam karangan ni? Tak ada. Jadi dianya kebanyakan kalau tanda baca pun kebanyakan yang awak boleh kesan adalah tanda noktah, 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 noktah. Sebabnya kebanyakan jenis ayat yang digunakan dalam karangan ni adalah ayat penyata. Semua karangan, seluruh ayat dalam karangan ni adalah ayat penyata. Okey, baik. Sekarang ni
semua sekali boleh selak kepada muka surat 3 dulu. Kita tengok pada muka surat 3. Semua tengok pada nombor 2. Baca ayat penyata di bawah dengan intonasi yang betul. Jadi Ustaz nak semua ikut sekali. Kita tengok pada alif. Sambil kamu dengar Ustaz baca, sambil tu ikut dan tunjuk. Okay. Alif. Akal cerdas datangnya daripada badan yang cergas. Itu yang alif. Okey. Kita teruskan kepada ba. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Ta. Disiplin merupakan asas kejayaan seseorang. Ayat yang terakhir. Sa. Bersukan memupuk semangat juang yang tinggi. Okey, baik. Sekarang ni Ustaz nak semua sekali selak muka surat 4. Okey, muka surat 4. Okey, kita tengok. Cerdas minda. Okey, semua ikut. Cerdas minda. Okey, nombor 1. Jawab soalan di bawah. Jawab soalan di bawah. Okey, baik. Soalan-soalan ini dia berikan berdasarkan karangan yang kita baca tadi. Maknanya soalan ni jawapan dia semua ada dalam karangan ini yang kita baca tadi. Okey, baik. Kita tengok alif. Alif. Semua ikut bacaan Ustaz. Soalan dia. Apakah organ yang paling penting dalam tubuh badan manusia? Okey, kita selak semula karangan yang kita baca tadi. Yang kita baca sama-sama tadi. Okey, kita tengok awal sekali. Awal sekali perenggan yang pertama. Jantung adalah organ yang paling penting dalam kehidupan manusia. Okey, kamu gariskan yang ini. Garis. Garis. Okey, cuba kamu tengok balik. Alif ni sesuai tak dengan jawapan dia? Okey, cuba kita tengok. Apakah ini adalah soalan dia? Jadi, jangan tengok apakah. Okey, tengok selepas apakah tu apa? Organ. Cuba eja organ. Alif, waw, ra, ga, nun. Okey. Ada tak perkataan alif, waw, ra, ga, nun? Okey, jantung adalah organ. Alif, waw, ra, ga, nun. Bermakna yang kita gariskan ni tadi, yang Ustaz gariskan ni tadi adalah jawapan bagi alif. Jadi semua boleh gariskan daripada jantung adalah organ yang paling penting dalam kehidupan manusia. Digariskan. Dan boleh letak alif. Bulatkan. Alif. Ini adalah jawapan bagi soalan alif. Okey, baik. Tengok. Ba pula. Kita tengok ba. Apakah bandingan saiz jantung manusia? Okay, ulang semula. Apakah bandingan? Cuba eja bandingan. Ba, nun, dal, ya, nga, nun. Bandingan saiz. Sin, alif, hamzah, ya, zai. Saiz jantung manusia. Okey. Kita lupakan apakah ni. Kita lupakan. Jadi dia nak apa? Dia nak bandingan saiz jantung manusia. Kita tengok balik pada muka surat sebelah. Okey. Tadi kita dah dapatkan jawapan ini untuk alif. Jadi kita baca yang seterusnya. Sebab jawapan untuk alif dia tak akan tanya dah. Untuk soalan ba, ta, jim tak. Dia tak akan tanya dah. Sebab ini adalah jawapan alif tadi. Kita lupakan ayat ni. Kita pindah ke sini. Okay. Baca sama-sama. Saiznya lebih kurang segenggam tangan manusia. Jadi kita tengok balik. Ba ni, apa yang ada? Bandingan
dan saiz. Saiz. Jadi ada tak perkataan saiz pada ayat yang kedua ni? Ada. Saiznya. Okey, jadi awak semua boleh gariskan daripada saiznya sampai lebih kurang segenggam tangan manusia. Gariskan dan keluarkan anak panah. Ini adalah jawapan bagi nombor nombor 2. Jawapan bagi huruf ba untuk soalan ba. Jadi ba jawapannya adalah ini. Saiznya lebih kurang segenggam tangan manusia. Jadi gariskan dan keluarkan ba. Jawapan ba. Okey, baik. Kita tengok pada ta. Ta. Okey. Baca sama-sama. Apakah fungsi utama jantung manusia? Apakah fungsi utama jantung manusia? Okay, kita padam apakah ni. Sebab apakah ni adalah soalan. Apa yang dia nak? Dia nak adalah fungsi utama jantung manusia. Okay, kita gariskan fungsi utama. Maknanya dia nak fungsi utama. Okay, kita sambung bacaan kita. Tadi ayat yang pertama dah tak boleh pakai. Sebabnya jawapan untuk alif. Okay, ayat yang kedua tak boleh pakai juga sebab ianya adalah jawapan untuk soalan ba. Jadi dia takkan tanya dah. Jadi kita tengok ayat yang seterusnya selepas alif dengan ba. Okey, baca sama-sama. Fungsi utama jantung ialah mengepam darah ke seluruh tubuh badan manusia. Ada tak perkataan yang sama dekat ta? Tadi perkataan yang kita gariskan dekat soalan ta ni adalah fungsi. Cuba eja fungsi. Fa, waw, nga, sin, ya. Fungsi utama. Jadi dia nak fungsi utama. Ada tak fungsi dalam ni? Ada. Masa kita awal-awal baca lagi. Fa, waw, nga, sin, ya. Alif, waw, ta, alif, mim. Fungsi utama. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan ta. Digariskan daripada fungsi utama sehinggalah manusia, tubuh badan manusia. Gariskan dan keluarkan anak panah kamu. Tulis ini adalah jawapan huruf ta. Bulatkan ta. Okey, baik. Semua dah dapat. Okey, kita dah dapat soalan alif, ba, ta. Okey, kita teruskan pada sa. Okey. Huruf sa. Okey, semua ikut bacaan Ustaz. Berapa lamakah jantung berdenyut? Ulang semula. Berapa lamakah jantung berdenyut? Okey, kita tutup kata soal dia. Berapa ni kan? Kita tutup. Okey, apa yang dia nak? Lamakah jantung berdenyut? Dia nak berapa lama jantung berdenyut? Lamakah? Kita gariskan lamakah. Sebab ini adalah kata kunci. Keyword. Keyword soalan. Lamakah? Okay. Tadi ayat yang ini kita dah garis. Jadi ini bukan jawapannya. Jadi kita teruskan. Ini bukan jawapan untuk huruf sa. Ini jawapan untuk huruf ta yang kita gariskan tadi. Kita teruskan selepasnya tu. Okay. Baca sama-sama. Proses mengepam ini menyebabkan jantung berdenyut. Okey, ada tak keyword dia? Lamakah jantung berdenyut? Ada tak keyword dia? Jantung, proses mengepam ini menyebabkan jantung berdenyut. Menjawab soalan tak? Kak Sa? Tak kan? Okey, jadi kita lupakan yang ini. Jangan garis, biarkan. Okey, kita sambung lagi bacaan. Dari sini. Jantung berdenyut sepanjang hayat manusia. Okey. Baik. Tadi keywordnya adalah sa ni berapa lamakah? Jadi dia tanya berapa lama jantung berdenyut? Ada tak menjawab soalan tak? Yang ini. Ayat ini menjawab soalan tadi tak? Jantung berdenyut sepanjang hayat. Hayat sepanjang hayat ini adalah maknanya ianya adalah durasi masa. Dia ada kaitan dengan lamakah. Jadi gariskan daripada jantung berdenyut sepanjang hayat manusia. Daripada jantung sampailah manusia. Gariskan. Gariskan. Dan keluarkan anak panah. Ini adalah jawapan
jawapan untuk keluarkan anak panah semula. Ini adalah jawapan untuk soalan sa. Okey, keluarkan huruf sa, bulatkan. Jadi ini adalah jawapan untuk huruf sa. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Jim. Okey, Jim. Semua ikut bacaan Ustaz. Denyutan jantung boleh dirasa melalui apa? Kita tutup ni. Tutup apa ni? Apa ni adalah kata tanya. Jadi, soalannya adalah dia nak tahu denyutan jantung boleh dirasai melalui apa? Melalui, kita sambung bacaan tadi. Yang garis ni adalah jawapan sa. Huruf sa. Kita selepas jawapan tadi, kita sambung balik bacaan kita. Denyutan jantung akan dapat dirasai melalui nadi. Okey, baik. Kita tengok balik soalan Jim. Alhamdulillah. Denyutan jantung boleh dirasa. Dirasa ini sebenarnya adalah kata kunci bagi soalan Jim. Jadi ada tak dirasa kat sini? Ada. Denyutan jantung akan dapat dirasai. Dal, ra, alif, sin, alif, hamzah, ya. Rasa. Dal, ra, alif, sin. Sama kan ada di dal, ra, alif, sin. Cumanya dia tambah alif, hamzah dengan ya. Jadi ini adalah kata kunci bagi soalan Jim. Jadi awak semua boleh gariskan daripada denyutan jantung sehinggalah melalui nadi. Denyutan jantung akan dapat dirasai melalui nadi. Jadi keluarkan anak panah. Okey, tulis. Ini adalah jawapan bagi huruf Jim. Yang ini. Yang ini saja. Denyutan jantung sehinggalah melalui nadi. Okey, baik. Maknanya nombor 1 ni kita dah selesai lah. Jawab soalan di bawah. Okey, jawapannya Ustaz dah bagi dah tadi. Kita dah sama-sama bincang. Okey, baik. Tengok nombor 2. Salin. Okey, semua ikut bacaan Ustaz. Salin pengertian ayat penyata di dalam buku latihan. Jadi, pengertian ayat penyata, gariskan pengertian ayat penyata. Dia nak pengertian ayat penyata. Pengertian ayat penyata awak semua boleh dapatkan pada muka surat 1. Pengertian ayat penyata ini adalah yang atas ni saja. Bukan yang ini. Tapi Ustaz nak nanti kamu salinkan kedua-duanya. Maknanya pengertian, contoh ni pun tulis sekali. Okey, baik. Tadi kita dah bincangkan jawapan-jawapannya. Jadi, Ustaz nak kamu salin semula dalam buku tulis. Salin semula daripada cerdas minda ni. Okay. Macam biasa pada buku tulis. Tuliskan hari apa hari ni? Hari Selasa. Tulis hari 26. 26 hari bulan 1 2021. Gariskan. Okey, baik. Salin daripada ni. Cerdas minda. Tulis cerdas minda, gariskan dan salin semula. Nombor 1. Jawab soalan di bawah, garis. Kemudian salin soalan dia. Apakah organ yang paling penting sampai telinga gajah ni? Tanda soal. Kemudian terus tulis jawapan dia. Jawapan dia yang kita garis-garis tadi. Nombor 1 yang ini. Tulis bawah dia. Dan jawapan tu perlulah garis. Kemudian selang satu. Tulis pula bar punya soalan. Tulis soalan dia. Dan tulis semula jawapan. Yang kita dah cari sama-sama ni. Ustaz dah tunjuk dah. Daripada saiznya. Lebih kurang segenggam tangan manusia. Okay, tulis semula jawapannya. Garis jawapan. Selang lagi. Sampai Jim. Sampai Jim. Okey. Sudah sampai Jim. Ustaz nak awak salin soalan nombor 2. Nombor 2. Salin pengertian ayat penyata di dalam buku latihan. Kemudian awak selang satu. Awak salin semula pada muka surat 1 ni. Yang ini. Dari sini. Yang ni tak perlu. Keterangan tak perlu. Awak cuma salin daripada ayat penyata ini. Dari sini. Sampai habis. Contoh ni pun sekali. Contoh nombor 1. Kebersihan asas keimanan. Nombor 2. Jiran sepakat membawa berkat. Yang ketiga. Sembahyang itu tiang agama. Jadi. Itu sahaja Ustaz nak kamu buat semula dalam
buku tulis. Okey, baik. Buku tulis tu, ambil satu. Ustaz nak lupa nak bagi tahu. Okay, ambil satu buku tulis, ada nama kan? Tulis nama, kemudian tulis tahun, tahun 5, dan ada subjek tu awak tulis Jawi dan Khot. Tulis dulu depan ni, muka surat depan untuk buku tulis, barulah kamu buat yang ini. Cerdas minda ni. Tulis hari, tulis tarikh, tulis cerdas minda, salin soalan semula, soalan, jawapan, soalan, jawapan, soalan, jawapan, sampailah nombor 2 sahaja. Nombor 3 ni tak perlu lagi. Nombor 2. 1 dan juga 2. Okey, baik. Saya rasa setakat itu sahaja. Kita akan sambung semula subjek Jawi ini pada minggu hadapan, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.